Halo, terima kasih kepada MC kita. Sebelum kita bermula, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga jadi tahun terbaik untuk anda semua. Saya juga berharap anda semua dapat merancang resolusi tahun baru apa yang anda ingin mencapai untuk perkembangan diri sendiri. Dengan ini, ia membawa kepada topik perbincangan kita pada malam ini. Bagaimana dapat mencapai pembaharuan sel kulit? Pada tahun yang baru, saya pasti anda juga ingin memperbaharui sel-sel kulit anda supaya memiliki kecantikan kulit yang kelihatan muda, cerah, berseri. Hey, sebelum kita bermula, mari kita faham konsep-konsep utama terlebih dahulu. Persoalan saya yang pertama, adakah anda tahu badan anda sebenarnya akan memperbaharui diri sendiri dari masa ke masa? Pembaharuan diri sendiri dalam badan anda merujuk kepada sel-sel kita. Sel kita terdiri daripada sel yang lebih lama, lebih tua dan sel baru. Betul tak? Sebenarnya, badan kita mengandungi berbagai-bagai sel yang mempunyai jangka hayat yang tertentu. Tempoh ini bermaksud, apabila tempoh ini tamat, tidak kisahlah sama ada sel-sel tersebut sudah rosak ke tidak. Mereka tetap akan disingkir dan digantikan dengan sel baru. Sel yang lama akan mati dan digantikan dengan sel baru. Jadi, anda tidak perlu melakukan apa-apa kerana badan anda akan memperbaharui diri sendiri tanpa disedari. Okey, mari kita lihat beberapa jenis sel yang berbeza untuk mendapati perbezaan antara satu sama lain dari beberapa aspek. Mari kita mula dengan bahagian kepala. Anak panas yang sebenarnya merujuk kepada cortex cerebrum dalam otak kita, iaitu lapisan luar cerebellum yang terdiri daripada bahan kelabu yang dilipat dalam otak kita. Sel-sel yang ada dalam lapisan ini tidak akan memperbaharui sejak hari kelahiran ke hari kematian anda. Jika terdapat sebarang kecederaan pada lapisan ini, ia adalah tidak mungkin untuk membaik pulih dan memperbaharui diri sendiri. Hal ini terjadi kerana sel-sel yang ada dalam lapisan ini adalah tergolong kepada sel yang tidak dapat diperbaharui. Okay. Sebenarnya bukan sahaja sel-sel di cortex cerebellum kita, terdapat banyak sel yang berada di tempat lain juga bersifat sama. Contohnya gigi kita. Sebenarnya gigi kita juga terdiri daripada sel-sel badan kita dan jika ia mengalami sebarang kerosakan, sel tersebut juga tidak akan diperbaharui. Okey. Seterusnya, anda akan nampak angka 300 hingga 500 hari di tempat ni. Di manakah bahagian ini dalam badan kita? Iaitu bahagian hati kita, liver. Sel-sel di dalam hati kita memerlukan 300 hingga 500 hari, iaitu lebih kurang 1 tahun atau 1 tahun lebih untuk memperbaharui sekali lagi. Okay? Mari kita lihat bahagian di sebelah kanan. Inilah satu gambar sel darah merah dengan angka 4 bulan. Selain sel darah merah, darah kita sebenarnya mengandungi berbagai-bagai elemen. Sel-sel darah merah dalam darah kita berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh badan kita. Ia akan diperbaharui setiap 4 bulan. Ini bermaksud darah dalam badan anda setiap 4 bulan adalah batch darah yang baru. Okay? Bagi kita lihat angka yang di atas kan, 2 hingga 9 hari. Inilah tempoh masa yang paling singkat untuk memperbaharui setakat sini, iaitu sel-sel yang berada di sistem penghadaman kita. Sel-sel dalam usus kita akan memperbaharui setiap 5 hari. Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh pengambilan makanan dari masa ke masa, jadi sel-sel tersebut memperbaharui dengan lebih cepat. Okey, bagi angka 10 hingga 30 hari ini, ia sebenarnya menunjuk kepada kulit kita. Julat ini bukanlah angka yang semestinya, hanya satu jangkaan dan terpulang kepada keadaan badan anda, umur anda. Okay? Jika kita lihat secara keseluruhan, badan kita akan memperbaharui dengan sempurna setiap 7 hingga 15 tahun. Jadi anda bukanlah tua sangat kerana sel-sel dalam badan anda adalah batch yang baru setiap 7 hingga 15 tahun. Selain sel yang tidak dapat diperbaharui lah. Okay. Anda mungkin tanya mengapakah badan kita perlu diperbaharui. Saya percaya anda semua memang akan faham konsep ini kerana kita perlu menukar sesuatu kepada yang baru apabila barang tersebut sudah lama digunakan.
Hal ini demikian kerana apabila kita sering menggunakan sesuatu secara lama kelamaan, barang itu akan semakin tua dan disfungsi. Okey, mari kita lihat persoalan yang kedua. Adakah semua orang akan menua? Okey, sudah tentu semua orang akan menua. Dengan ini, bagaimana proses penuaan akan mempengaruhi keupayaan kulit kita untuk memperbaharui diri sendiri? Adakah proses pembaharuan sel kulit kita akan menjadi lebih cepat atau lambat apabila usia kita semakin bertambah? Bagaimana proses penuaan akan mempengaruhi penampilan luar saya? Okey, untuk menjawab soalan anda, mari kita lihat slide ini terlebih dahulu. Bagaimana sel-sel kulit kita memperbaharui diri sendiri? Permukaan kulit kita sebenarnya terdiri daripada 4 lapisan, bukan satu lapisan semata-mata ya. Lapisan kulit yang paling atas adalah permukaan kulit kita dan seterusnya lapisan epidermis, lapisan basal dan dermis. Sebenarnya proses pembaharuan sel-sel kulit kita berlaku di lapisan basal. Apabila sel-sel kulit baru telah dihasilkan, ia akan bergerak ke atas, tetapi sel kulit tersebut bukanlah sel kulit yang sempurna. Ia akan mencapai kematangannya sepanjang pergerakan ke lapisan epidermis. Apabila sel-sel kulit baru ini sampai ke lapisan epidermis, ia akan menjadi sel kulit utama yang ada pada permukaan kulit kita. Sel-sel kulit yang berada di permukaan kulit sebelum ni akan menjadi sel mati dan seterusnya digantikan dengan sel baru. Inilah punca penyebabnya. Mengapa kita perlu mengelupas kulit dan mengingkilkan sel-sel kulit kita dari masa ke masa. Sepanjang proses ini, apa yang kita menitik beratkan adalah keupayaan sel kulit kita untuk menggantikan sel lama dengan sel baru. Dengan ini, kulit anda barulah dapat kelihatan anjau berseri, betul tak? Inilah apa yang kita mahu, tetapi disebabkan oleh pertambahan usia, kadar pusing ganti seluler kulit kita adalah berbeza. Kadar pusing ganti ini adalah dikira dalam hari apabila seseorang baru saja dilahirkan. Kulit seseorang baby akan diperbaharui setiap 3 hingga 5 hari. Dan inilah kenapa kulit bayi sentiasa sangat licin dan lembut. Seterusnya, apabila anda sudah menjadi seorang kanak-kanak budak kecil, kadar pusing ganti seluler anda adalah lebih kurang sekali dalam masa 2 minggu. Apabila anda sudah menjadi seorang remaja, sel kulit anda akan memperbaharui setiap 3 minggu. Dan apabila anda sudah berumur 20 lebih, kadar pusing ganti tersebut akan menjadi sekali dalam masa sebulan. Apabila anda sudah mencecah umur 40 tahun, kadar pusing ganti seluler anda mungkin sudah menjadi sekali dalam masa 45 hingga 60 hari. Apabila anda sudah berumur 50 tahun ke atas, itulah masa penuaan anda yang mempunyai kadar pusing ganti seluler yang selambat 2 hingga 3 bulan sekali. Apabila kadar pusing ganti seluler ini menjadi semakin lambat, sel-sel kulit mati kita akan terkumpul pada permukaan kulit kita. Tanpa sel-sel baru yang menggantikan lapisan sel kulit mati ini, ia secara lama-kelamaan akan menjejaskan struktur kulit kita dan seterusnya mendorong kepada kesan penuaan yang ketara seperti kemunculan garis halus, kedutan dan kekenduran. Okay? Semua ini adalah disebabkan oleh ketiadaan sel kulit baru yang dapat menggantikan sel kulit yang mati pada permukaan kulit kita. Jadi inilah salah satu punca penyebabnya. Kenapa anda akan kelihatan lebih tua apabila kadar pusing ganti seluler anda menjadi semakin lambat? Oleh itu, apa yang kita ingin mencapai adalah keupayaan kulit untuk mengekalkan kadar pusing ganti seluler yang sewajarnya. Sudah tentu, kadar ini akan menjadi lebih lambat apabila anda telah berusia. Tetapi asalkan kadar pusing ganti ini adalah paling singkat dalam kalangan usia anda, maka anda akan kelihatan lebih muda daripada kawan seumur anda. Okay? Anda semua mungkin sudah faham betapa penting keupayaan kulit kita untuk memperbaharui diri sendiri kan? Maka mari kita lihat apakah caranya untuk meningkatkan keupayaan kulit tersebut. Jika saya sudah berumur 40 ataupun 50 tahun pada tahun ini, adakah ini bermaksud saya patut berputus asa saja untuk memendekkan kadar pusing ganti ini? Okay, sudah tentu bukan.
Masa terbaik untuk meningkatkan kadar pusing ganti selular ini memanglah adalah masa kulit masih muda. Tetapi tiadalah apa-apa yang dikenali sebagai lewat sangat kan. Jadi, tidak kisahlah betapa berusia anda sekarang, inilah peluang yang baik untuk belajar bersama. Bagaimana untuk meningkatkan lagi keupayaan kulit untuk memperbaharui diri sendiri. Sebelum kita menerusi topik ini, kita perlu faham terlebih dahulu bagaimana sel-sel kulit kita membaiki dan menjana semula. Sebenarnya, asas kepada semua sel dalam badan kita adalah sel stem stem. Sel stem adalah sel yang belum membeza, seperti ibu bapa kes yang dapat membeza kepada berbagai-bagai sel anak. Jadi tidak kisahlah sama ada sel-sel dalam otak anda atau dalam usus kulit anda, kesemua-semuanya bermula dengan sel stem. Fungsi utama bagi sel stem adalah membeza diri sendiri kepada sel yang lebih berfungsi khusus ataupun dikenali sebagai proses pembaharuan diri. Sebagai contoh, sel kardiomiosis pada bahagian jantung anda, sel otot licin dalam sistem penghadaman anda, dan sel kulit sel darah anda. Bagi kulit anda boleh lihat gambar di sebelah kanan ini. Lapisan dermis dan lapisan basal merupakan tempat permulaan kepada penghasilan sel stem dalam kulit kita. Dalam lapisan dermis ini, sel stem kita akan membeza dan membahagi kepada banyak sel anak. Dan sel stem yang ada dalam kulit kita adalah untuk membahagikan lagi kepada sel kulit, betul tak? Jadi, sel stem dalam kulit kita juga dikenali sebagai sel keratinosit yang akan seterusnya menjadi sel korneosit. Inilah sel stem bagi kulit kita. Sel-sel kulit baru yang dihasilkan akan bergerak ke atas dan mencapai kematangannya sepanjang pergerakan ke lapisan epidermis, seperti apa yang saya sebut tadi. Apabila sel-sel kulit baru ini sampai ke permukaan kulit kita, ia akan menjadi sel korneosit yang sangat-sangat penting untuk melindungi kulit kita. Jadi inilah bagaimana sel-sel kulit kita dapat memperbaiki, memperbaharui dan menjana semula dalam badan kita. Jika anda mengalami sebarang kecederaan, inilah cara pemulihannya. Ia memerlukan sel stem untuk dibahagikan kepada sel anak yang baru dan seterusnya dibahagikan kepada sel-sel yang khusus untuk kes anda. Apabila usia kita semakin meningkat, kadar metabolik bagi sel stem ini juga akan menjadi lebih lambat. Maka melambatkan lagi kadar pusing ganti seluler kita. Seperti apa yang saya sebut tadi, proses pembezaan dan pemulihannya mungkin semakin merosot juga. Jadi, jika anda ingin menyelesaikan masalah penuaan kulit, kelihatan lebih muda daripada umur sebenarnya, anda mestilah memberi perhatian terhadap kesihatan sel stem anda. Dengan ini, barulah anda dapat menghasilkan sel-sel yang sihat, termasuklah sel kulit anda yang muda dan sihat. Okey, dengan ini, mari kita lihat bagaimana kita patut melindungi sel-sel kulit kita supaya dapat mengekalkan keupayaannya untuk memperbaharui diri sendiri. Dan bagaimana saya dapat merangsang proses penjanaan semula sel kulit kita. Untuk mencapai kedua-dua hasrat ini, anda perlu melambatkan proses penuaan kulit anda dan pada masa yang sama, merangsang penjanaan semula sel stem anda. Seperti apa yang disebut tadi, kadar pusing ganti seluler anda yang semakin lambat adalah disebabkan usia anda yang semakin meningkat. Jadi langkah pertama, anda perlu melindungi kulit anda daripada ancaman luar seperti pendedahan kepada cahaya matahari dan sinaran UV yang terlalu lama dan juga pencemaran, kerana faktor-faktor ini akan menjejaskan kesihatan kulit kita. Radikal bebas wujud di mana-mana saja selagi anda masih hidup dan badan anda masih menjalankan proses metabolik, badan anda akan menghasilkan radikal bebas. Okey. Sudah tentu jika anda mempunyai gaya hidup yang sangat tidak sihat, contohnya anda sentiasa rasa tertekan, tidak cukup rehat, merokok, terdedah kepada cahaya matahari yang kuat, kesemua ni akan menjadikan badan anda mempunyai lebih banyak radikal bebas dan seterusnya merosot kecantikan kulit anda.
Inilah sebabnya mengapa mereka yang mempunyai gaya hidup yang sihat kelihatan lebih muda, kerana mereka melindungi sel-sel mereka daripada kerosakan radikal bebas. Untuk mengelakkan kulit kita daripada serangan radikal bebas, cara yang paling mudah adalah menggunakan pelindungan matahari, memakai topik, memakai cermin mata hitam, dan menyapu sunscreen apabila kita keluar. Satu lagi cara mudah adalah melalui sikap tidak merokok, termasuklah tidak menghirup asap rokok terpakai. Cubalah untuk mengelakkan bahan-bahan percuma yang berbahaya ini untuk menghalang kerosakan yang akan dibawa oleh pengoksidaan. Okay? Apabila ia teroksida, kulit kita akan mati. Okay? Selepas melindungi diri kita daripada radikal bebas, langkah yang kedua adalah merangsang penjanaan semula sel kulit dan pembaharuan sel-sel kita supaya menghasilkan memperbaharui sel-sel kulit yang sihat dan juga membaik kulit kerosakan kulit kita dari masa ke masa. Mari kita lihat mengapa produk El Marino yang ini dapat mencapai kedua-dua langkah ini untuk kecantikan kulit kita. Okey, El Marino yang ini sebenarnya diperbuat daripada 4 bahan semula jadi yang terbaik dari kawasan terpilih di seluruh dunia. Okay. Terbuat daripada 4 bahan semula jadi. Bahan-bahan yang diekstrak dari kawasan terpilih ini memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Bahan pertama adalah V-Qua Tannic. Ekstrak plasenta dari buah delima, manakala bahan kedua adalah V-Senta yang diekstrak daripada bunga buah delima. Mari kita lihat V-Qua Tannic dulu. Kedua-dua bahan ini adalah berasal dari negara Sepanyol yang berhampiri dengan gunung berapi melalui kaedah pertanian biodinamik. Kaedah pertanian biodinamik ini merupakan satu bentuk pertanian organik yang ditanam tanpa sebarang baja kimia dan pada masa yang sama dapat mengekalkan kesuburan tanah vulkanik, maka menyebabkan kandungan nutrisi dan mineral yang lebih tinggi antara tanamannya. Okay. Dengan ini kita dapat mengekstrak bahan-bahan yang mempunyai kandungan nutrisi yang paling tinggi. Okay. Bahan yang ketiga adalah Red Orange Complex yang berasal dari negara Itali. Bahan ini merupakan antioksidan yang sangat berkuasa, maka dapat melindungi kulit kita daripada ancaman luar. Okay. Bahan yang terakhir adalah kolektif yang berasal dari negara Perancis. Jadi anda boleh nampak bahan-bahan kita adalah berasal dari kawasan terpilih di seluruh dunia untuk memaksimumkan kesan produk ini untuk menjadi satu perlindungan dari antioksidan, merancangkan pembaharuan sel-sel anda dan juga menyokong lagi struktur kulit anda, memperkukuhkan lagi. Okey, untuk pengetahuan anda, Red Orange Complex ini cara pertaniannya juga lebih kritikal. Jadi bahan-bahan yang ditanam dalam persekitaran ini mempunyai fungsi ataupun ciri yang lebih tahan kuat. Okey, tahan lasak. Jadi inilah salah satu ciri yang kita cari dalam bahan antioksidan ini. Okey. Mari kita lihat bahan-bahan ini dengan lebih teliti. Bahan pertama, V-Qua Tannic. V-Qua Tannic merupakan ekstrak buah delima. Sebenarnya, bahan ini berperanan untuk mengelakkan pembahagian sel kolagen kita. Kerana ia dapat menyekat aktiviti hyaluronidase yang berfungsi untuk membahagikan sel kolagen dalam badan kita. Jika enzim ini terlalu aktif, maka kolagen kita akan kerap dibahagikan dan akhirnya hilang macam itu saja. Dengan ini, V-Qua Tannic dapat mengunci kelembapan kulit kita dan seterusnya meningkatkan hidrasi kulit kita. Mencapai keseimbangan hidrasi dan lipid kerana hydrolipid ini merupakan satu lapisan perlindungan kulit kita yang sangat-sangat penting. Dengan adanya hidrasi kulit yang tinggi dan hydrolipid yang seimbang, kulit anda akan menjadi lebih licin, maka mengurangkan kedutan dan garis halus.
Dengan adanya keadaan kulit yang lebih kering, Anda akan kelihatan lebih tua. Okay. Inilah bagaimana bahan ini dapat membantu Anda. Pada masa yang sama, bahan Victra Technique Plus ini adalah dihasilkan dengan teknologi canggih yang telah dipatenkan. Teknologi ini dikenali sebagai sistem penghantaran nano-ABS yang dapat melapisi ekstrak ini dengan satu membran supaya tidak dirosakkan oleh asid perut kita dan juga lebih senang untuk diserap oleh sel-sel kita. Dengan teknologi ini, barulah badan kita dapat menyerap nutrien tersebut dengan sempurna. Okay, inilah bagaimana bahan ini dapat membantu kulit kita untuk menjadi lebih licin. Memandangkan fungsinya yang dapat mengunci kelembapan kulit kita, meningkatkan hidrasi kulit kita, mencapai keseimbangan hidrasi dan lipid, dan seterusnya dapat mengurangkan possibility untuk berlaku ketutan dan garis halus. Dengan ini, Anda akan memiliki wajah yang lebih licin dan lembut. Okay? Pada masa yang sama, teknologi yang saya sebut tadi memanglah sangat penting kerana kita tidak ingin membazirkan apa yang kita makan dalam bahagian perut kita kan. Jadi janganlah kita bazirkan apa yang kita makan dengan asid perut kita. Apa yang kita makan ini mestilah memastikan teknologinya yang dapat melindungi bahan-bahan tersebut tanpa dirosakkan oleh asid perut lah, apa-apa persekitaran yang lebih kritikal dalam badan kita dan seterusnya dapat berjaya diserap oleh badan kita. Okay, inilah baru pengambilan suplemen yang lebih efektif. Bahan yang seterusnya adalah Red Orange Complex. Sebenarnya amount antioksidan yang ada pada Red Orange Complex dalam El Marino yang ini adalah 3 kali tinggi daripada Red Orange Complex yang biasa. Sebagai antioksidan yang berkesan untuk mengurangkan impak atas keradangan kulit. Oleh itu, bahan ini juga dapat menyekat dan mengurangkan tekanan oksidatif, iaitu ancaman dari radikal bebas yang terlalu banyak. Selain itu, Red Orange Complex ini juga dapat meningkatkan fibroblast dan keratinocytes kulit kita. Kedua-dua ini adalah sesuatu jenis sel-sel kulit pada struktur kulit kita. Sebenarnya, apabila badan kita semakin berusia, fungsi bagi kedua-dua sel kulit ini akan menjadi semakin lambat. Maka merosot lagi penghasilan kolagen dalam badan kita dan kulit kita. Jadi dengan adanya range kompleks ini, ia dapat melindungi kulit kita dan juga merangsang pemulihan kulit kita. Kerana sel fibroblast dan keratinocytes ini memanglah berkait rapat dengan pemulihan kulit kita. Pada masa yang sama, bahan ini dapat membentuk lapisan kulit yang sihat untuk mengelakkan kulit daripada ancaman seperti sinaran UV, bahan pencemar dan berbagai-bagai radikal bebas. Okay. Jika Anda tidak mempunyai keratinocyte yang mencukupi atau jika sel-sel itu tidak sihat ataupun terlalu kurus, semua ini akan menyebabkan masalah kulit. Sel kulit yang kedua adalah fibroblast. Fibroblast adalah jenis sel yang paling biasa ditemui dalam tisu penghubung kita. Mereka menghasilkan protein kolagen yang digunakan untuk memperkukuh struktur kulit kita. Apakah maksudnya jika Anda mempunyai fibroblast yang mencukupi? Ini bermakna penghasilan kolagen Anda adalah baik. Fungsi utama kolagen adalah untuk menyokong struktur di bawah permukaan kulit kita. Jadi, sel-sel ini adalah sel penting yang dapat bantu untuk memperbaiki dan membaik pulih kulit kita. Sama ada kulit Anda boleh membaiki kecederaan dan luka dengan betul. Okay? Jadi, bahan Red Orange Complex ini dapat bantu Anda dalam aspek ini. Bahan ketiga adalah Vicenta. Dari perkongsian tadi, saya menyatakan bahawa manusia memerlukan sel stem untuk menghasilkan sel-sel yang baru kan. Hal ini sama dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga mempunyai sel stem mereka masing-masing. Jadi bahan Vicenta ini sebenarnya adalah ekstrak sel stem dari bunga buah delima.
Beberapa kajian juga dijalankan untuk menguji keberkesanan bahan Vicenta ini untuk merangsang pembaharuan sel-sel kita, dan keputusan kajian adalah seperti apa yang ditunjukkan. Kajian ini telah membandingkan Vicenta dengan bahan lain seperti plasenta kambing dan suplemen biasa. Keputusan kajian ini telah menyatakan bahawa pengambilan Vicenta dapat mengurangkan kelebaran kedutan kulit, meningkatkan elastik dan kelembapan kulit dengan lebih efektif jika berbanding dengan plasenta kambing dan suplemen biasa. Terdapat kajian yang menyatakan bahawa pengambilan bahan ini dapat menjana semula dan membaik pulih sel-sel stem yang ada dalam badan kita. Bahan ini juga dapat melindungi DNA kita daripada kerosakan. Disebabkan DNA adalah tempat yang memberi maklumat kepada badan kita untuk berfungsi. Jika DNA Anda terjejas, maka badan Anda juga mungkin berfungsi menurut informasi yang salah. Okey, dan seterusnya menghasilkan sel-sel yang tidak sihat. Jadi kita haruslah melindungi DNA kita supaya sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dan berfungsi dengan informasi yang betul. Keputusan kajian ini juga membuktikan betapa efektif dan membantu bahan Vicenta ini dalam penjagaan kecantikan kulit kita daripada jika berbanding dengan bahan plasenta yang lain. Okey, kita juga tidak perlu risau atas hormon haiwan yang ada pada plasenta kambing jika Anda mengambil Vicenta ini. Okay. Bahan yang terakhir adalah kolektif. Merupakan molekul yang lebih kecil kepada kolagen dan elastin dalam badan kita. Inilah bahan yang terakhir dalam L. marino yang. Kedua-dua molekul ini adalah bahan utama untuk pemulihan kulit kita dalam aspek kolagen dan elastin. Kajian juga dijalankan atas bahan kolektif ini dan mendapati keberkesanannya untuk melicinkan kulit kita dan mengurangkan kedutan dan garis halus. Pembentukan garis halus berlaku apabila kulit kita kehilangan elastin dan tidak dapat mengunci kelembapan dengan efektif. Oleh itu, sekiranya Anda dapat meningkatkan hidrasi dan perlindungan kulit Anda, barulah susunan struktur kulit Anda dapat menjadi sihat dan susunannya cantik. Dan seterusnya mengurangkan kedutan dan garis halus pada permukaan muka Anda. Jadi, kita juga dapat mengurangkan kejadian keradangan kulit akibat perlindungan yang merosot. Berdasarkan keputusan kajian ini, kita boleh mendapati kesan yang ketara dalam pengurangan kedutan di antara kalangan subjek yang mengambil kolektif jika berbanding dengan sekumpulan orang yang ambil suplemen biasa-biasa saja. Dengan ini, Anda boleh mendapati 4 bahan penting yang ada dalam produk L. marino yang ini. Dengan ini, kita dapat mencapai kecantikan kulit yang lebih efektif dari dalaman ke luaran. Meningkatkan keadaan kulit Anda yang lebih cantik dan bergaya cerah berseri. Okey, dengan ini masalah kedutan, garis halus dan apa-apa sahajalah masalah dapat ditambah baik lagi. Okay, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap semua orang ingat betapa penting keupayaan kulit kita untuk memperbaharui diri sendiri. Langkah pertama adalah melindungi kulit kita dengan bahan-bahan antioksidan yang banyak daripada ancaman radikal bebas. Langkah kedua adalah merangsang penjanaan semula sel kulit dan pembaharuan sel-sel kita supaya menghasilkan memperbaharui sel-sel kulit yang sihat dari masa ke masa dan juga membaik pulih kerosakan kulit kita. Dengan ini Anda boleh memiliki kecantikan kulit yang lebih cerah berseri. Itulah perkongsian saya pada malam ini. Terima kasih.